3, 2, 1. Riwayat Sayyidina Ali. Nama sebenar beliau adalah Ali bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan pada tahun 602 Masihi atau 10 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad menjadi Rasul. Beliau dilahirkan di dalam Kaabah di Mekah. Usia beliau adalah 32 tahun, lebih muda daripada Rasulullah SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah khalifah yang terakhir dalam tamadun Khulafa' Ar-Rasyidin yang berkuasa sekitar 4 tahun, iaitu menjadi khalifah Islam yang keempat setelah kematian Sayyidina Uthman bin Affan yang telah dibunuh oleh pemberontak. Beliau telah menjadi khalifah pada tahun 35 Hijrah 655 Masihi. Beliau telah dipilih menjadi khalifah dalam keadaan negara yang huru-hara akibat kewafatan Sayyidina Uthman yang tidak mewasiatkan waris penggantinya. Namun begitu, beliau menerima jawatan itu dengan rela hati. Seterusnya kita akan mendengar sebuah sedikit kisah tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendapat bendera dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanda bahwa akan memerangi perang dan dapat mengalahkan kaum Yahudi yang saat itu terkenal dengan benteng yang kuat dan kokoh. Sebelumnya, pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak dapat mengalahkannya. Tibalah pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang gagah dan kuat di medan perang. Pasukan Yahudi sudah bersiaga di dalam benteng. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang kuat dan gagah menantang pemimpin pasukan musuh untuk keluar dan berperang. Pemimpin pasukan musuh keluar untuk menghadapi tantangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pertarungan dengan sengit Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pemimpin kaum Yahudi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memenangkan pertarungan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pasukannya bergegas masuk untuk menyerang dan berhasil merobohkan pintu benteng musuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pasukannya berhasil memenangkan peperangan dan dapat menguasai benteng musuh dengan cepat. Okey, seterusnya adalah mengenai keutamaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Okey, di antara 4 orang khalifah tu ada seorang yang mempunyai kedudukan istimewa dalam sejarah, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Okey, banyak sekali hal-hal yang memberikan keistimewaan dekat Sayyidina Ali ni. Okey, selain itu juga Imam Ali radhiyallahu anhu memang lebih masyhur dan terkenal disebut dengan gelaran imam berbanding disebut dengan khalifah. Sedangkan khalifah-khalifah lainnya macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman tidak seorang pun yang disebut sebagai imam. Okey, daripada sini kita tahu mesti ada keistimewaan yang terdapat pada Sayyidina Ali ni, sampaikan beliau ni ada identiti tersendiri dalam sejarah kehidupan umat Islam. Okey, seterusnya tentang gelaran imam yang
ada pada Saidina Ali. Okey, gelaran imam ni khusus bagi Khalifah Ali bin Abi Thalib di samping gelaran Amirul Mukminin, yang lazimnya digunakan orang pada masa tu untuk disebut sebagai seorang pemangku jabatan sebagai pemimpin tertinggi dan kepala negara Islam. Okey, takrif perkataan imam ni adalah merupakan kepemimpinan umum dalam segala urusan agama dan keduniaan yang ada pada seseorang. Okey, jadi menurut takrif tersebut, maka yang dimaksudkan dengan imam dekat sini adalah merupakan seorang pemimpin ataupun seorang ketua yang ditaati dan memiliki kekuasaan yang menyeluruh atas semua orang muslimin dalam segala urusan mereka, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang keduniaan. Okey, banyak sekali tugas dan kewajipan yang terpikul oleh seseorang yang digelar imam ni. Okey, antara lainnya adalah menjaga dan memelihara pelaksanaan perintah serta larangan agama, menjaga keselamatan Islam dan kemuliaannya daripada perbuatan orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai susila dan moral. Okey, seterusnya adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum agama, menjamin perlindungan dan kesentosaan wilayah Islam, menjamin terlaksananya keadilan bagi orang-orang yang teraniaya, memimpin umat Islam dalam perjuangan menegakkan kebenaran Allah dan sebagainya. Okey, seterusnya Saidina Ali ni juga merupakan seorang imam yang menghadapi berbagai kejadian dan peristiwa yang banyak menimbulkan keraguan berfikir di kalangan umat Islam ni. Okey, sebab itulah gelaran imam ni diberikan oleh kaum muslimin secara khusus kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Okay, sebabnya adalah satu keistimewaan yang paling menonjol dan tidak dipunyai oleh khalifah-khalifah lainnya ialah penguasaan Saidina Ali ni dalam bidang-bidang ilmu agama. Ungku Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Nama sebenar beliau adalah Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Beliau dilahirkan pada 28 Januari 1922 di London, United Kingdom, tetapi dibesarkan di Batu Pahat, Johor. Beliau juga meninggal dunia pada 15 Disember 2020, ketika itu beliau berumur 98 tahun. Beliau mempunyai darah kerabat diraja Johor menerusi bapanya, Lieutenant Ungku Abdul Hamid Ungku Abdul Majid, yang pernah berkhidmat bersama pasukan askar timbalan Setia Negeri Johor. Selain itu, ayahnya merupakan seorang putera Johor dan pegawai tentera, manakala ibunya Hamidah Abdullah adalah seorang wanita yang berdarah Circassian atau dikenali sebagai Turki yang telah memeluk Islam. Ungku Aziz juga adalah satu-satunya anak tunggal. Beliau menuntut di Universiti Cambridge dan boleh menguasai 3 bahasa iaitu Arab, Parsian dan Sanskrit. Isterinya ialah budayawan terkenal Allahyarhamah Azza Aziz, di mana hasil perkahwinan mereka menggunakan seorang cahaya mata iaitu Tan Sri Zeti Akhtar Aziz. Pada tahun 1934, Ungku Aziz menyelesaikan pendidikan rendahnya dan menyambung pendidikan menengah di Maktab Sultan Abu Bakar Johor Bahru dan Kolej Raffles Singapura. Beliau menyambung pengajian di Universiti Malaya Singapura dan memperoleh ijazah dalam bidang ekonomi. Prof. Ungku Aziz turut memperoleh ijazah Doktor Falsafah di Universiti Waseda Jepun dalam bidang ekonomi, sekaligus menjadikan anak Melayu pertama yang melanjutkan pelajaran di sana. Selepas tamat pengajian dari Universiti Malaya di Singapura, Ungku Aziz menyertai perkhidmatan awam Johor pada tahun 1951. Bagaimanapun, tempoh perkhidmatannya tidak bertahan lama apabila beliau dilamar sebagai pensyarah ekonomi dari tahun 1952 hingga 1961. Pada tahun 1961, Ungku Aziz kembali ke Tanah Melayu dan berkhidmat sebagai profesor dan dekan Fakulti Ekonomi di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Pada tahun 1968, beliau dilantik sebagai Naib Kansler Universiti Malaya menggantikan Dr. J.H.E. Griffiths dan berkhidmat selama 20 tahun. Seterusnya, pada tahun 1978, beliau dianugerahkan gelaran Profesor Diraja iaitu jawatan tertinggi dalam bidang akademik, dan beliau merupakan satu-satunya orang yang memegang gelaran seumur hidup tersebut di Malaysia sehingga ke hari ini. Pada tahun 1986 pula, beliau dianugerahkan gelaran Profesor Emeritus iaitu satu lagi gelaran berprestij dalam bidang akademik. Beliau juga adalah pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka yang pertama dan antara orang yang bertanggungjawab memberi idea dan menumpukan Lembaga Urusan Tabung Haji, iaitu sebuah badan yang bertanggungjawab menguruskan jemaah haji Malaysia. Di samping itu juga di Universiti Malaya, beliau juga adalah tokoh yang terlibat dalam pengasasan Pusat Asasi Sains dan Akademik Pengajian Islam. Sebagai antara cendekiawan yang tersohor di negara ini, bukan sedikit buah fikirannya disumbangkan atas kepentingan negara, terutama orang Melayu. Idea-ideanya terus relevan dengan perkembangan hari ini.
Prof. Diraja Dr. Engku Abdul Aziz merupakan seorang tokoh cendekiawan yang sememangnya terkenal di Malaysia. Beliau juga banyak menyumbang jasa terhadap perkembangan kemajuan rakyat Malaysia, khususnya umat Islam di negara ini. Okey, nak lihat apa sumbangan beliau? Jom kita tengok. Terdapat beberapa sumbangan Prof. Diraja Engku Abdul Aziz, iaitu pertama, pencetus idea penubuhan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Yang kedua, pelaksanaan dasar ekonomi baru DEB. Yang ketiga, mengasaskan Universiti Malaya. Yang keempat, pencetus idea Akademi Islam. Yang kelima, pencetus idea Pusat Asasi Sains. Yang keenam, pengarah Plus Expressways Berhad dan Plus Berhad. Yang ketujuh, pencetus idea penubuhan Lembaga Urusan dan Tabung Haji LUTH dan banyak lagi. Saya akan menceritakan serba sedikit tentang sumbangan Prof. Diraja Dr. Engku Abdul Aziz, iaitu pada tahun 1956 hingga 1957, beliau dilantik sebagai Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Pada tahun 1962 hingga 1965, beliau dilantik sebagai jawatan Profesor dan Dekan di Fakulti Ekonomi serta Pentadbiran di Universiti Malaya. Pada tahun 1968 hingga 1988, beliau mencatat sejarah Universiti Malaya apabila dilantik sebagai orang Melayu dan rakyat Malaysia pertama menjawat naib kansela yang berkhidmat selama 20 tahun. Dalam inisiatif beliau, Universiti telah mencipta Taman Botania, Muzium Seni Asia dan kedai buku koperasi. Beliau juga merupakan pengarang justifikasi ekonomi beberapa projek industri. Terdapat 50 buku dan monolog mengenai masalah sosial dan ekonomi Malaysia yang dikarang oleh beliau. Beliau juga merupakan perunding untuk PBB Pertubuhan Khusus ILO, UNESCO Suruhanjaya Ekonomi PBB untuk Asia dan Timur Tengah. Sebagai Profesor Emeritus selepas bersara, beliau masih mengerahkan tenaganya untuk negara dengan memegang jawatan pengarah di beberapa syarikat dan terlibat dalam banyak institusi kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Dalam bidang ekonomi, minat beliau adalah terhadap ekonomi luar bandar. Beliau juga terkenal dengan teori sarung indeks. Pada tahun 1969, tercetusnya idea besar beliau iaitu Lembaga Urusan dan Tabung Haji, iaitu LUTH, dengan di antara Perbadanan Wang Simpanan Bakar-Bakar Haji PWSBH dengan Pejabat Urusan Hal Ehwal Haji, sebelum gabungan berkenaan ditukar kepada Lembaga Tabung Haji pada tahun 1995. Menerusi kertas kerja rancangan membaiki ekonomi bakar-bakar haji yang ditulis pada 30 September 1959 kepada Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, beliau mengkaji bagaimana orang Melayu menyimpan duit untuk menunaikan haji semasa bekerja sebagai pensyarah ekonomi di Universiti Malaya. Perbadanan Wang Simpanan Bakar-Bakar Haji PWSBH yang tertubuh di bawah Undang-Undang Nombor 34 pada tahun 1962 di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Tertubuhnya Yayasan Tabung Haji YTH pada tahun 2016 bagi memberikan bantuan kepada golongan yang kurang berkemampuan dan memerlukan. Mei 1971, tercetusnya idea beliau iaitu Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Pertubuhan ini dianggap sebagai koperasi puncak memayungi semua koperasi negara ini. Jutaan penjawat awam di Malaysia menganggotanya, membantu mengurus hal ehwal kewangan mereka. Anugerah atau pencapaian Prof. Diraja Engku Aziz. 17 Jun 1978, beliau dianugerahkan gelar Profesor Diraja Ekonomi Pembangunan Luar Bandar. 21 Julai 2002, beliau dianugerahkan Tokoh Koperasi Negara yang merupakan pengasas angkasa yang di-Petua Angkasa. Beliau memenangi hadiah International Academic Prize of the 4th Fukuoka ASEAN Cultural Prize 1993 by the City of Fukuoka. Beliau dianugerahkan Tokoh Ma'al Hijrah. Pada 11 Mei 2005, beliau menerima gelaran yang pertama dalam Anugerah Melayu Terbilang. 25 Jun 2005, beliau dianugerahkan Tokoh Ekonomi Melayu. 2006, beliau menerima Anugerah Akademik Negara.